السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. مسلمين المسلمات rahimani wa rahimakumullah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita memperbanyakkan pujian kepada Allah atas izin dari Allah, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dapat menyambung kembali pengajian berkenaan dengan golongan yang Allah murkai, golongan yang Allah laknat, iaitu Yahudi, seperti mana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran Karim. Malam ini adalah merupakan siri yang ke-13. Kita persiaran langsung melalui aplikasi Zoom dan juga kita ada terus ke FB page Malaysian Tadabur Academy. Suara saya tuan-tuan boleh dengar? Suara Ustaz perlahan sedikit, Ustaz. Perlahan. Macam. Okey, kalau saya tak pakai headphone boleh dengar tak? Perlahan kan? Dia perlahan sedikit. Perlahan sedikit sekejap kan? Sayup-sayup aja dengar. Oh, sayup-sayup. Tak apa. Dekat FB pun dia dengar slow, Ustaz. Saya tak nampak dia punya, kalau dekat mikrofon dia akan keluar gambar hijau, jadi dia tak terbuka sekejap. Masih sayup-sayup ke? Kena buat full, Ustaz. Kena volume kena full baru jelas sikit. Suara itu jelas tak? Dengar tak? Masih sama. Masih sama ya? Saya Masih sikit sama. ujung-ujung je dengar. Ustaz pun ada macam sangkut-sangkut sikit. Kak rasa line Ustaz. Line Ustaz kot. Sebab tadi nampak naik merah line Ustaz. Oh, merah pula. Sekejap ya. Allah salli wa sallam. Baik.
Okey, saya tak dengar kan? Sayup-sayup Saya tapi masih boleh dengar lah Ustaz. Okey lah Ustaz. Cuma slow sikit. Se- Okey, perlahan lagi Ya Ustaz, sama-sama. Saya masuk. Masih sama Sama Ustaz. Tak apa Ustaz, tapi boleh dengar. Cuma slow je sikit. Kalau saya pakai suara ni sama juga Ustaz buka, Ustaz tak payah pakai earphone, lebih clear. Okeylah, saya tak pakai handphone lah. Boleh Okey. Jelas sikit ni. Naik kan? Jelas Ustaz. Boleh. Okey. Okeylah, saya tak pakai handphone. Okey, kita lanjutkan. Maaf tuan-puan Sebab saya Okey, dah boleh dengar Dah boleh dah Ustaz. Okey, kita teruskan. Maaf tuan-puan dan gangguan. Sekejap slide yang saya papar nampak tak dekat skrin Zoom ni? Nampak Ustaz? Tak, okey, nampak. Alhamdulillah. Sekejap Siri yang ke 13. Okey. Okey, yang ni nampak Okey. Bismillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Okey. Okey, ini adalah sambungan daripada siri yang ke 12 pada 2 minggu yang lalu. Minggu lepas kita tak dapat bersara langsung. Kita tak dapat jalankan kelas kerana saya waktu cuti agak agak kelam kabut.
Jadi kita teruskan pada malam ini. Okey, jadi kita sambung kerana yang akhir sekali pada siri yang ke-12 kita berhenti dekat kesalahan yang ke-36. Ciri orang Yahudi ini mereka mempunyai sifat bakhil. Mereka ni sebenarnya adalah satu bangsa jadi manusia yang bakhil. Bakhil. Dan malam ni yang ke-37 mereka telah menuduh bahawa Allah itu sebagai faqir. Mereka tuduh, mereka kata Allah Ta'ala ini adalah miskin. Mereka tuduh Allah ni fakir, miskin. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahmatullah? Okey, mari kita lihat dulu ayatnya. Okey, kita buka dalam surah kalau kita buka dalam surah Al-Imran, okay, Al-Imran, surah nombor 3 ayat 181, muka surat nombor 74. Okay, nanti tolong buat saya makan. Okay. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Dekat sinilah ayat dia. Qalu, iaitu orang Yahudi itu mereka berkata, okay, tengok pada terjemahannya. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang. Orang dekat sini siapa? Qaulal ladina. Orang dekat sini adalah merujuk kepada orang Yahudi yang berada di Madinah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Yahudi dekat Madinah itu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka telah mengatakan, mereka kata innallaha, sesungguhnya Allah itu faqirun, miskin, wa nahnu aghniya, tetapi kami ini kaya. Mereka kata Allah tu miskin, tetapi mereka itu kaya. Okey. Kenapa boleh timbul tuduhan seperti ini terhadap Allah? Kalau kita merujuk dalam tafsir Al-Quranul Azim, Al-Imam Ibn Kathir telah menukilkan satu riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ada dalam ayat surah Al-Baqarah, kalau tuan-tuan lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 245. Tuan-tuan kena rujuk surah Al-Baqarah ayat 245, yang mana ayat 245 Al-Baqarah itu Allah Ta'ala telah meminta pinjaman kepada manusia. Ada ayat dalam surah Al-Baqarah 245, ayatnya berbunyi, Allah Ta'ala berfirman, Man dhalladhi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Okay, dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, siapakah yang mahu memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran dengan lipat ganda yang banyak. Okay. Sebenarnya orang Yahudi mereka tersalah faham. Mereka duk ingat ayat 245 Al-Baqarah yang Allah kempen supaya manusia ini berilah pinjaman kepada Allah. Allah minta manusia bagi pinjam kepada Allah. Jadi mereka duk ingat Allah Ta'ala ni tak ada harta. Allah Ta'ala ini miskin. Sebab itu Allah Ta'ala ajak manusia supaya memberi pinjaman kepada Allah. Itu di antara sebab kenapa
orang Yahudi boleh mengatakan seperti mana surah Al-Imran ini, mereka mengatakan Allah Ta'ala itu miskin. Sebenarnya kita memahami Allah mengajak manusia memberi pinjaman kepada Allah bukan kerana Allah Ta'ala itu miskin. Allah itu tidak miskin. Allah itu ghani. Allah itu maha kaya. Tetapi Allah Ta'ala, cara Allah Ta'ala nak memahami manusia, maka Allah Ta'ala gunalah konsep macam dipinjam. Sebenarnya Allah Ta'ala mengajak kepada manusia supaya apa? Supaya infakkan harta, derma. Tapi orang Yahudi, berdasarkan ayat 245 tu, maka mereka telah menuduh Allah itu miskin. Justru itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun menurunkanlah ayat surah Al-Imran 181 yang kita pelajari pada malam ini. Itu di antara punca kenapa orang ini mengatakan Allah miskin. Maka apabila ayat ini turun, Allah Ta'ala telah membongkarkan sikap orang Yahudi itu yang telah buat kecaman kepada Allah. Allah mengatakan sebenarnya, lepas tu Allah Ta'ala mengatakan, daripada ayat itu Allah kata, sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq. Allah Ta'ala menyebutkan, kami akan tulis perkataan mereka itu. Maksudnya, apa yang mereka telah kata kepada Allah itu miskin, maka Allah Ta'ala catat perbuatan itu. Untuk nanti apabila ada bukti catatan itu berlaku, mereka kata begitu kepada Allah, nanti akan digunakan catatan itu untuk memberi azab kepada mereka. Lepas tu Allah Ta'ala selitkan sekali. Bukan sekadar perkataan mereka yang teruk kepada Allah, bahkan perbuatan mereka yang pernah membunuh para nabi dengan tanpa ada alasan yang benar. Okay, tuan-tuan, ayat ini Allah Ta'ala sebut kepada orang Yahudi dekat Madinah. Tetapi kenapa Allah Ta'ala masukkan sekali dosa mereka yang lain, mereka membunuh para nabi? Kalau kita kembali merujuk kepada sejarah, tak ada orang Yahudi dekat Madinah itu yang bunuh para nabi, betul tak? Tak ada kita dengar kisah mereka membunuh nabi. Nabi apa yang mereka bunuh? Orang Yahudi Madinah ni. Tetapi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menyebutkan dosa nenek moyang mereka yang pernah membunuh para nabi. Okey, kita pernah belajar sebelum ini, kalau kita masih ingat, kita pernah lalui dekat kesalahan nombor 8. Kalau kita masih ingat, dekat kesalahan nombor 8, kita pernah pelajari di antara dosa orang Yahudi ini, mereka membunuh sesuka hati. Kita pernah belajar pada nombor 8. Tapi kenapa Allah Ta'ala nak menyebut seolah-olah orang Yahudi ni, Yahudi Madinah itu membunuh para nabi? Ini disebutkan adalah mereka orang Yahudi di Madinah ini, walaupun mereka tak membunuh para nabi, tetapi mereka tidak mengingkari, mereka tidak mengecap tindakan nenek moyang mereka yang terdahulu yang membunuh para nabi. Jadi oleh kerana mereka tidak mengecap, mereka seolah-olah seperti bersetuju dengan tindakan nenek moyang mereka. Oleh kerana itulah Allah menganggap mereka itu seperti membunuh para nabi. Dan ayat yang berikutnya Allah mengatakan, potongan ayat yang berikutnya Allah menyebutkan, wa naqulu dhuqu 'adzabal hariq. Allah mengatakan, dan kami akan kata kepada mereka nanti, waktu mereka masuk dalam api neraka, Allah akan kata, rasakanlah, kamu akan azab dia sentiasa membakar. Allah murka sangat ni kepada orang Yahudi ini. Sehingga Allah kata nanti waktu mereka nak dimasukkan dalam neraka,
akan dikatakan kepada mereka, akan ditorture emosi mereka, perasaan mereka tentang apa? Azab api neraka yang sesa membakar. Okey, jadi kita dah jelas dekat apa kesalahan yang ke-37 pada malam ini. Sudah saja untuk okey. Bukan sekadar mereka mengatakan Allah ni miskin, bahkan mereka juga mengatakan Allah ini kedekut, Allah ini bakhil, Allah ini kikir, Allah ini kedekut. Kesalahan yang ke-38 ini kita boleh temukan dalam surah Al-Ma'idah, ayat nombor 64 ke surah 118. 118. Ayat tersebut berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Ayat ini bermaksud, ayat dalam suratul Al-Ma'idah. Sekejap ya. Dalam suratul Al-Ma'idah. Dan orang Yahudi itu berkata, tangan Allah terbelenggu. Tangan Allah terbelenggu. Apa maksud tangan Allah terbelenggu? Sebenarnya terbelenggu itu digunakan untuk menggambarkan orang yang kedekut. So, kalau orang yang kedekut, mereka akan digambarkan seperti tangan yang terbelenggu. Okay. Untuk kuatkan makna tangan terbelenggu ini digambarkan dengan kedekut, saya minta kepada tuan dan perempuan supaya merujuk dalam surah Al-Isra. Okay. Rujuk dalam surah Al-Isra ayat nombor 29. Okay. Kalau kita buka dalam surah Al-Isra ayat nombor 29, Allah Subhanahu Wa Taala pernah memerintahkan kepada kita supaya kita jangan bakhil, dengan Allah menyebutkan wala taj'al yadaka maghlulatun ila 'unuqika. Dalam surah Al-Isra Allah Taala berfirman yang bermaksud, dan janganlah kamu menjadikan tangan kamu terbelenggu ke lehermu. Maknanya pada ayat lain, surah Al-Isra ayat nombor 29, Allah pernah menggunakan perkataan maghlulah. Maghlulah di situ adalah merujuk kepada perbuatan kedekut. Justru itu, apabila digunakan ayat itu dalam suratul Ma'idah, ayat nombor 64, maka maksudnya sama. Maghlulatun di sini adalah merujuk kepada kedekut. Jadi mereka telah tutup tangan Allah itu terbelenggu. Mereka nak kata Allah Ta'ala ni kedekut. Tangan dekat sini adalah merujuk kepada al-'ata'u, kata Imam Tabari, iaitu pemberian. Mereka nak kata Allah ni kedekut lah. Tetapi Allah Ta'ala mengatakan, siapa yang kedekut sebenarnya? Ghullat aydihim. Allah Ta'ala kata, sebenarnya tangan mereka lah yang terbelenggu. Mana Tuhan kata, sebenarnya mereka ni lah yang kedekut. Kemudian Allah mengatakan, وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا. Allah mengatakan, dan mereka pula telah dilaknat dengan sebab apa yang telah mereka katakan itu kepada Allah. Lepas tu Allah menerangkan dengan lebih lanjut. Allah mengatakan, bal yadahu mabsuqatani yunfiqu kaifa yasha. Allah mengatakan,
Bahkan kedua-dua tangan Allah itu sentiasa terbuka. Ini sebenarnya merujuk kepada sifat Allah ya. Yang mana Allah Ta'ala ni sebenarnya tidak pernah pun kedekun Allah Ta'ala tidak pernah bahagia. Bahkan Allah Ta'ala ini sifatnya adalah terbuka, pemurah. Kalau kita nak tahu pemurahnya Allah Ta'ala ni, kalau kita kira nikmat Allah, memang kita takkan mampu dapat mengira nikmat Allah. Seperti mana, ini kena ambil ayat lain dalam Quran untuk mengukuhkan apa yang Allah sebut tentang kedua-dua tangan Allah itu sentiasa terbuka. Kita boleh rujuk dalam surah Ibrahim, ya, ayat nombor 34. Ayat nombor 34 surah Ibrahim, Allah menyebutkan wa atakum min kulli ma sa'altumuhu. Allah telah memberikan kepada kamu daripada segala yang kamu minta. Lepas Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah mengatakan, dan jika kamu menghitung, mengira nikmat Allah, tidaklah kamu dapat mengira. Jadi ayat surah Ibrahim 34 itu adalah bukti yang menunjukkan Allah beri apa yang kamu minta. Maknanya Allah Ta'ala itu tidak takut. Pemberian Allah ini luas. Pemberian Allah ini banyak. Sampaikan Allah kata, seandainya kamu mengira nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan dapat mengira. Dan Allah mengatakan lagi, dan dia memungkinkan nikmat. Apa saja yang Allah nak beri kepada manusia ini adalah berdasarkan kepada apa yang Allah kehendaki. Jadi ayat ini telah menunjukkan, telah memberikan kepada kita pengetahuan, kita dapat mempelajari tentang sikap orang-orang yang dalam ayat ini Allah sebut mereka telah dilaknat. Dilaknat ini maksudnya Allah Ta'ala sendiri menyatakan mereka ini dijauhkan daripada mendapat rahmat dari Allah. Sebab itu kalau sebut laknat, lawan dia adalah rahmat. Kalau manusia laknat berbeza dengan Allah melaknat. Allah sendiri berdoa, Allah sendiri telah menyebutkan mereka telah dilaknat, dijauhkan daripada mendapat rahmat Allah dengan sebab kata-kata mereka terhadap Allah. Kita selesai untuk kesalahan yang ke-38, maka kita lanjutkan dengan kesalahan yang ke-39. Moga-moga dapat menambahkan, mendukungkan pengetahuan kita, dapat menambahkan rasa khusyuk kita. Selama ini kita ulang-ulang Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim ghairil maghdubi alaihim, maka malam ini lebih jelas lagi kepada kita kenapalah orang Yahudi ini berkaitan dengan orang yang Allah murkai. Kesalahan nombor 38 tadi sudah memberikan kita gambaran yang lebih jelas. Okey, ke-39, orang-orang Yahudi ini, mereka ini sebenarnya suka untuk mengikuti hawa nafsu. Mereka tidak mahu berpandukan kepada wahyu. Mereka tak nak. Yang mereka akan ambil kira adalah hawa nafsu. Okay. Maklumat ini sebenarnya ada dalam 2 tempat dalam Al-Quran. Antaranya, kita boleh rujuk dalam Suratul Baqarah, ayat nombor 87 ke surat nombor 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ
biruhil qudus. Okey, kita ambil dulu potongan ayat yang di hadapan ini, kita tengok dulu apa yang Allah ingin maksudkan. Allah berfirman yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Musa itu kitab, iaitu kitab Taurat. Selepas Nabi Musa, kami hantar lagi beberapa rasul kepada siapa? Kepada Bani Israel. Maknanya, lepas Musa, Allah hantar lagi rasul kepada Bani Israel. Okay. Kemudian Allah mengatakan, dan kami juga berikan kepada Nabi Isa, anak lelaki Maryam, beberapa mukjizat. Okay. Kenapa sebut Nabi Isa? Kerana Nabi Isa adalah merupakan rasul terakhir Allah utuskan kepada Bani Israel. Nabi Isa ni pun Allah telah buktikan dia adalah utusan Allah, adalah dengan membekalkan mukjizat. Mukjizat di sini contohnya macam Nabi Isa boleh menghidupkan orang mati. Nabi Isa ni dia boleh mengubati orang yang ada penyakit sopa, orang yang buta, ada beberapa lagi mukjizat yang lain. Jadi dalam masa itu juga Allah mengatakan, dan kami teguhkan kebenaran bahawa Nabi Musa itu adalah hamba Allah, adalah utusan Allah dengan Ruh Kudus, iaitu malaikat Jibril. Okay, malaikat Jibril ini kita tahu, malaikat Jibril adalah antara malaikat yang penting yang telah berjumpa dengan umatnya Nabi Isa, iaitu Maryam, yang memberitahu tentang Maryam akan dapat anak, iaitu Nabi Isa, sedangkan Maryam tidak ada bapa. Maka kedatangan malaikat Jibril sehingga Maryam itu dapat mengandungkan Nabi Isa itu adalah satu bukti dari Allah bahawa Allah Ta'ala ini berkuasa, bahawa Maryam ini adalah maksud pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah melanjutkan. Bincangkan kita sebenarnya dekat potongan ayat dekat sini. Tapi saya sebutkan juga untuk mengukuhkan lagi tentang kesalahan nenek moyang orang Yahudi. Jadi kita tengok dekat sini Allah mengatakan, kemudian pada ayat ini Allah kata, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Sampai dekat sini. Kalau yang ikut hawa nafsu ni dikasihlah tahwa ni hawa nafsu, tahwa. Okay, kita tengok apa yang Allah nak memberitahu kepada kita tentang orang yang ini. Saya padamkan dulu. Ya Allah Ta'ala maksud dia, maka patut ke setiap kali datang kepada kamu seorang rasul, yang mana setiap rasul yang datang tu dia akan membawa bukti bahawa mereka ini adalah utusan Allah. Bermula daripada Nabi Musa ke, Nabi Zakaria ke, Nabi Yahya ke, Nabi-Nabi yang kita sebutkan sebelum ini, sampai daripada Nabi Isa, yang mana yang tidak disukai, yang tidak selari oleh hawa nafsu kamu menjadi takbur, kamu menolak ajaran, ajakan, dakwah yang dibawa oleh setiap rasul yang datang. Sebab apa? Sebab dia tidak disukai oleh hawa nafsu. Dia tak selari dengan hawa nafsu. Ayat ini menunjukkan bahawa mereka sanggup tolak ajakan, perintah daripada para rasul itu. Kenapa? Sebab dia tak selari dengan hawa nafsu mereka. So mereka jadi takbur, mereka sombong, mereka tolak. Bukan sekadar itu, kata Allah, sehingga sebahagian daripada para rasul itu, maksudnya tak semua rasul, tapi ada di kalangan rasul itu, kamu kata mereka itu, kamu dustakan.
Dustakan tu maksudnya apa? Mereka mengatakan, mereka sampai tolak, mereka sampai kata, ini bukan Rasul ni, dia bukan utusan Allah. Mereka dustakan. Dalam masa yang sama, mereka juga kata, okey, mereka juga kata, dan ada juga di kalangan, dan ada juga di kalangan orang yang ini, mereka buat apa dalam buat? Mereka membunuh sebagai Rasul yang Allah hantar. Maksudnya tak semua Rasul mereka bunuh, tapi ada di kalangan Rasul mereka bunuh. Tak semua orang yang ini mereka membunuh para Nabi. Ada yang sekadar mendustakan. Ada yang mengambil tindakan lebih drastik. Mereka. Sebab apa? Sebab semua itu tak selari dengan hawa nafsu mereka. Mereka tak setuju. Wahyu yang Allah turunkan itu, ajaran-ajaran yang dibuat kepada Rasul itu. Sebab apa puncanya? Kerana tak selari dengan hawa nafsu. Menyebabkan jadi apa? Sombong, ada yang dustakan, tak kesibul, dan ada yang sanggup. So dalam masa yang sama ni, kerana hawa nafsu tu muncul pula 3 pula dosa lain. Iaitu apa? Takbur, istakbar tu. Kalau kita nak catat, disebabkan tak ikut hawa nafsu ni, kerana mereka pentingkan hawa nafsu, mereka jadi istakbar tu. Ini kesalahan juga dosa yang lain. Lepas tu kan betul mereka sanggup mendustakan para rasul, menolak kerasulan itu, dan sampai mereka takut dibunuh. Mereka puncanya apa? Kerana la taqwa anfus. Okey, jelas tentang ayat ini. Okey, kita ambil satu lagi, saya nak bawa satu lagi ayat yang lebih kurang sama perbahasannya. Kita tengok dekat surah Al-Ma'idah. Okay, ayat yang ke-70, surat 119. Okay, ayat ini. Ya. Ayat ini, 119 ni, kita bacakan. Okay. Sebenarnya, ayat yang saya baca mula tadi ni, ayat yang 87 Al-Baqarah ni, sebenarnya kita pernah lalui ayat ini ketika mana membincangkan kesalahan nombor 9. Kita kena tengok balik. Dekat kesalahan nombor 9, kita pernah baca ayat 87 surah Al-Baqarah ni. Tapi ketika kita baca waktu ini, kita lebih tekankan kepada mereka mendustakan dan membunuh orang Rasul. Kita tidak menekankan perbahasan tentang mengikut hawa nafsu. Jadi malam ni, kita keluarkan balik ayat yang sama, tapi kita tekankan kepada mengikut hawa nafsu. Satu lagi ayat lain yang boleh kita rujuk adalah ayat 70 dalam surah Al-Ma'idah. Surat 119, ayat ini boleh ditemukan di dalam Al-Quran. Apa yang Allah kata? Laqad akhadna mithaqa bani Israil wa arsalna ilaihim rusula. Tengok terlibat ni. Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian taat setia. Mengambil perjanjian daripada Bani Israil. Maksudnya apa? Perjanjian apa? Sebelum ni kita dah belajar awal-awal. Maksudnya Bani Israil telah berjanji untuk taat Allah, untuk tauhidkan Allah, untuk ikut perintah Allah, untuk ikut apa saja yang ada dalam kitab-kitab mereka, taat kepada Rasul. Itu perjanjian antara dia. Dan kami telah utuskan kepada mereka beberapa Rasul. Dekat sini menunjukkan Bani Israil ini Allah telah hantar ramai Rasul. Bukan Rasul saja, tapi ramai Rasul. Okay. Rasul itu siapa? Ayat yang kita baca tadi, Al-Baqarah 89 tadi, tahu dah. Tanya Nabi Musa, selepas Nabi Musa tu ada beberapa Rasul, termasuklah Nabi Isa. Tetapi setiap kali datang seorang Rasul kepada mereka dengan membawa apa yang tidak disukai. Kita baca ayat tu. Kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan taqwa.
yang tak disukai oleh hawa nafsu mereka. Mereka dustakan Rasul itu dan sebagainya lagi. Mereka ini saya baca sekali lagi nak menekankan tentang sikap orang Yahudi ini. Mereka memiliki hawa nafsu. Jadi kalau ikut hawa nafsu, maka mereka nak ikut jalan mana? Sudah pasti mereka tidak mengikuti jalan yang sebab itu Allah panggil mereka dengan al-maghdub alaihim. Kita bayangkan ni, sampai dekat surah Al-Maidah ni, kan Allah masih lagi menjelaskan tentang manusia yang kita doa tiap-tiap kali dalam Al-Fatihah itu al-maghdub. Okey. Kita lanjutkan lagi kesalahan yang keempat. Okay. Kesalahan 40 ni sebenarnya kita pernah sebut secara tidak langsung sebenarnya. Dan saya letakkan secara langsung supaya tak tertinggal lah. Dan lepas tu sebenarnya kesalahan 40 ni kita pernah bincang waktu kita belajar kitab Taurat. Tapi saya kena ulang kembali sebab kemungkinan ada yang tak ikut silibus modul kita belajar tentang kitab Taurat dahulu. Jadi saya letakkan kembali, jadikan nampakkan dengan lebih jelas lagi banyak kesalahan orang Yahudi ini. Maka saya letaklah secara langsung pada malam ni dekat 64. Okey, kenapa saya kata secara tak langsung kita pernah sebut, kalau anda masih ingat, waktu kita bincang tentang orang Yahudi ini, mereka bangga menjadi Yahudi dekat kesalahan nombor 14, kan masih ingat. Waktu kesalahan nombor 14, orang Yahudi ini mereka bangga jadi seorang Yahudi seolah-olah mereka nak mengatakan bahawasanya syurga akhirat ni sebenarnya adalah tempat istimewa untuk mereka. Nanti kita kena rujuk balik dekat kesalahan nombor 14. Jadi saya letakkan secara jelas pada malam ini kenapa sampai orang Yahudi ni dia boleh mereka boleh kata syurga ke akhirat itu menjadi hak istimewa mereka. Jadi tentu kena kembali rujuk ya kesalahan 14 ayat 94 surah Al-Baqarah. Kenapa antara sebabnya punca-puncanya inilah, iaitu kesalahan 40 ini mereka menganggap bahawa mereka ini istimewa di sisi Allah sehingga mereka mengatakan mereka ini adalah anak Allah dan kekasih Allah. Cuba tuan-tuan ingat kembali waktu kita belajar dekat 37, 38, 39 tadi. Ini sebenarnya kita lihat mereka boleh tuduh Allah tu fakir, boleh kata Allah ni ketekut. Dan lepas tu boleh kata pula, boleh menganggap pula mereka ni adalah anak Allah dan kekasih Allah. Okay. Kesalahan 40 inilah sebenarnya menjadi punca kenapa orang yang Yahudi dia sanggup berbuat sesuka hati yang kita dah belajar dan sebelum ini. Kalau orang yang bukan Yahudi je, mereka boleh buat sesuka hati. Bagi mereka tak salah pun untuk apa, ambil harta orang ke dan menipu ke. Bagi mereka tak salah, tak menjadi masalah kalau bukan kepada orang Yahudi. Antaranya inilah di antara punca-puncanya. Baik, di manakah rujukan bagi kesalahan yang keempat? Ini kita kena rujuk dalam suratul Maidah ayat nombor 18. Itu surat 111. Allah Ta'ala berfirman, وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ. Ayat ini bermaksud orang Yahudi dan orang Nasrani berkata, kami
ialah anak-anak Allah. Abna Allah. Dan kekasih-kekasih. Nampak jelas kat sini. Allah sebut orang Yahudi termasuk Nasrani lah. InsyaAllah tentang Nasrani ni, kita akan buat topik nanti khas tentang Nasrani di dalam Al-Quran. Kita tunggu dulu kepada golongan Yahudi. Okay. Jadi Yahudi ni kata, kami anak Allah, kami kekasih Allah. Jadi Allah Ta'ala pun cabar kepada mereka. Oh, kalau korang kata kau ni istimewa sangat kan, kekasih Allah lah anak-anak Allah, maka Allah Ta'ala beritahu kepada mereka. Maka mengapa Allah menyiksa kamu dengan sebab usaha kamu? Ya, maksudnya Allah Ta'ala kata, kalau korang istimewa sangat, kenapa ada di kalangan kamu ni yang telah Allah azab? Siapa di antara Bani Israel yang pernah Allah azab mereka? Kita tahu kan, ada Bani Israel ini yang Allah jadikan Bani Israel sebagai kera, kirodatun. Bahkan dalam sejarah mereka ada orang yang ini, Bani Israel ini, yang Allah jadikan mereka sebagai khinzir. Ada dalam surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah. Lepas tu tuan-tuan ingat ya, surah Al-Ma'idah ini adalah surah yang paling banyak Allah menembelak, Allah membongkarkan kesalahan ahli kitab. Surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah ini Allah menyebut tentang Allah mengangkat mereka menjadi kera dan juga khinzir. Jadi Allah Ta'ala kata, kalau kamu kata kamu di bangsa yang menjadi kekasih Allah, anak Allah, tapi kenapa ada yang kata kamu Allah tukar jadi kera, jadi khinzir? Bahkan kamu semua, kata Allah, ialah manusia biasa seperti manusia lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ayat ini. Kita sambung pada ayat yang berikutnya. Kita tengok dalam suratul Jumu'ah. Ayat 6 sehingga ayat 7, surat 503. Ayat ini sebenarnya pernah kita ulas ketika mana kita mengikuti modul kitab Taurat. Sebelum kita bentangkan topik yang mungkin menurut Al-Quran, kita dah belajar sebenarnya kita kitab Taurat. Kita tengok ayat dia sekali lagi, kita ulang. Allah Ta'ala menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunillah. Dia punya dalil dia punya istilah dia kat sini lah. Mereka mengatakan mereka ni awliya lillahi min dunillah. Awliya'u lillahi min dunillah. Yahudi tu kat mana ni perkataan Yahudi ni dikatakan? Tuan-tuan kena ingat semula ya. Sebelum ini kita pernah belajar dekat siri yang mula-mula sekali. Dekat siri pertama kita telah sebutkan macam mana nak tahu ayat tu pasal Yahudi. Salah satunya Allah gunakan gelaran hadu. Kalau al-Yahud kita faham lah. Tapi kadang-kadang Allah juga guna gelaran hadu. Kita tengok dekat ayat ni apa dulu makna. Katakanlah wahai orang Yahudi, jika kamu menganggap bahawa kamu sahaja orang yang dikasihi oleh Allah. Ayat ini jelas menunjukkan orang Yahudi Madinah. Mereka mengatakan bahawa mereka ni adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Maka Nabi cabarlah kepada mereka. Kalau kamu kata kamu ni manusia yang Allah kasihi, maka cubalah kamu minta mati. Cuba minta mati. Kalau kamu kata kamu terkasih Allah, kamu minta mati supaya kamu nampak nanti kalau kamu dah mati, kamu suka ke? Allah bagi kamu nikmat ke? Jika kamu orang yang benar mendakwa kamu ini adalah awliya'u lillah.
Tapi adakah orang Yahudi ni mereka nak minta mati, mereka sangka ke nak mati? Al-Quran memberitahu wala Allah kata wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Allah Taala mengatakan mereka ni selama-lamanya tidak akan harap untuk mati. Sebab apa? Sebab mereka tahu siapa yang mereka dah. Ya, kita dah tentang ayat ini. Yang terdapat rahimani wa rahimah Allah. Okay. Orang Yahudi ni memang takkan nak mati punya sebab apa? Sebab mereka ni adalah sifat tamak pada dunia. Nanti kita dah pernah bincang sebelum. Okay. Jadi kita jelaskan dengan yang berikutnya, yang ke-41. Okay. Setakat ni tuan-tuan dan puan, jelas ke? Boleh faham ke? Jelas Ustaz. Okey, suara saya jelas ke? Jelas Ustaz. Okey. Kita tengok yang ke-41. 41 mereka menganggap Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam seorang Yahudi. Orang Yahudi ni sekejap mereka mereka taumah Nabi Allah Ibrahim. Masih ingat lagi tak sebelum ni kita pernah pelajari tentang nombor berapa mereka pernah sebut tentang Nabi Ibrahim. Sekejap kita pernah belajar tentang Nabi Ibrahim ni masa kesalahan nombor 27. Mereka membenci agama Nabi Ibrahim. Bukan mereka cakap secara terus terang mereka benci agama Nabi Ibrahim ni, membenci Nabi, tapi apabila mereka membenci Nabi Muhammad, bermakna mereka membencilah Nabi Ibrahim. Sebab akidah yang dibawa, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah akidah yang sama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Itulah maksud dia ketika kita membincangkan kesalahan yang ke-27. Jadi kesalahan 41 ni, orang yang ini berkira-kira sangat untuk menggunakan nama Nabi Ibrahim. Sehingga kan mereka kata Nabi Ibrahim itu geng kami. Nabi Ibrahim yang adalah Yahudi, kami ni ikut agama Yahudi ni, agama Nabi Ibrahim lah. Okay. Jadi mari kita tengok ayat yang bagi kesalahan 41 ni kita boleh temukan dalam surah Al-Baqarah. Okay, ayat nombor 104. Ke surat nombor 21 ayat ini menunjukkan Allah Ta'ala berfirman, Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaq kanu hudan aw nasara. Atau patutkah kamu mengatakan sesungguhnya Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub dan anak cucunya mereka semua ialah orang yang Yahudi. Sebenarnya kita boleh tambah dekat sini, kita boleh baiki dekat kelas yang ada sini, bukan sekadar Nabi Ibrahim menganggap siapa? Nabi Ibrahim dan keturunannya adalah Yahudi. Dahsyat diorang. Ini menunjukkan bahawa mereka mengagungkan Nabi-Nabi itulah. Jadi Allah Ta'ala kata, korang semua gunakan kamu. Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub. Lepas tu keturunan Nabi Ya'qub ni, semua tu adalah Yahudi. Ataupun Nasrani. Tapi kita nak pandang Yahudi. Ayat ni jelas menunjukkan mereka mengatakan Nabi Ibrahim dan keturunannya adalah orang Yahudi. Jadi cara nak bantah, okay,
dakwaan itu, maka Allah minta kepada Nabi dengan mengemukakan ucap. Allah kata, Qul. Dia kata, Qul. Katakanlah Muhammad. Jawab Muhammad. Bantah mereka. A'antum a'lamu amillah. Apakah bagi saya saya apa tak sempat ada tulis ni kan akal maksudnya apakah saya kena baiki lah. Apakah kamu lebih mengetahui tentang mereka ini Yahudi atau Allah yang lebih tahu? So jawapan dia, tanya kepada mereka Muhammad, siapa yang lebih tahu agama Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, keturunan ni? Kamu ke Allah? Lepas tu Allah Ta'ala kata lagi, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ. Allah beritahu, dan siapakah yang lebih zalim? Muhammad cakap kepada mereka, siapa yang lebih zalim berbanding dengan orang yang menyembunyikan saksi yang telah diberikan Allah kepadanya? Maksudnya Allah Ta'ala nak kata macam ni. Allah kata, sebenarnya orang yang Yahudi, mereka kita. Mereka tahu sebenarnya Nabi Ibrahim ini bukan Yahudi. Sebab apa tahu? Sebab dalam sejarah mereka tahu Ibrahim ni siapa. Kan? Ismail itu siapa. Mereka tahu. Nabi Yaqub ni siapa. Agama apa. Tapi mereka sembunyi. Tuhan kata siapa yang lebih teruk dalam manusia-manusia yang paling teruk yang lebih zalim, disembunyikan bukti bahawa mereka tahu siapa tu Ismail, keturunan mereka agama. Betul Allah mengatakan, dan ingatlah Allah tidak sama sekali lalai tentang apa yang telah kamu lakukan. Lakukan apa? Kamu sembunyikan fakta tentang sebenarnya Ibrahim itu bukan agama Yahudi. Keturunan dia bukan agama Yahudi. Kamu je yang mendakwa. So Allah tak akan terlupa, Allah tak akan terlepas pandang tentang apa yang telah kamu buat, apa telah kamu lakukan, kamu dakwa. Apa yang kamu telah jaja tentang Nabi Ibrahim dan keturunannya. Dalam ayat lain sebenarnya Allah ada menyebutkan bahawa Ibrahim itu satu. Okay, ini kita kena tengok dalam surah Al-Imran ayat nombor 65 sampai 68, surah nombor 68. Ayat ni kita pernah baca ketika mana kita belajar tentang kitab Taurat tidak begitu belakang lagi, yang mana Allah menyatakan, ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'di afala ta'qilun. Wahai ahlul kitab. Alkitab tu siapa? Yahudi dan Nasrani. Allah kata, wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani, kenapa korang sanggup memperdebatkan tentang agama Ibrahim? Maksud dia, orang Yahudi dakwa Ibrahim adalah ikut kami. Dia adalah Yahudi. Orang Nasrani pula kata, tak, apa Ibrahim tu adalah agama Nasrani. So mereka dua bangsa ni, dua agama ni saling berbuat, saling nak menguatkan agama mereka sampai masing-masing mendakwa Ibrahim pula. Itu agama mereka. Jadi Allah Ta'ala kata, kenapa korang boleh bahas pula isu tentang Ibrahim itu yang mereka Nasrani, sedangkan kata Allah, dalam sejarah Taurat, kitab Taurat, kitab Injil, tidak Allah bukan melainkan selepas zaman Nabi Ibrahim. Awak apa tak fikir? Awak apa tak fikir? Apa tak fikir? Maksudnya Allah kata, cuba kamu tengok balik sejarah, ingat balik. Bila kitab Taurat itu turun? Kitab Taurat itu turun bukan sebelum Nabi Ibrahim. Kitab Taurat turun selepas Nabi Ibrahim dah tak ada. Itu pada zaman Nabi Musa.
Kitab Injil ni pula sudah pasti Allah turun pada zaman Nabi Isa. Jadi maknanya Nabi Ibrahim tak pernah baca kitab Taurat tu, tak pernah tahu tentang kitab ni, tentang kitab Injil itu. Tak ada, maksudnya dua kitab ni turun selepas zaman Nabi Ibrahim. Jadi awak apa nak kata Ibrahim tu Yahudi, Nasrani, Ibrahim tu adalah Nasrani. Okay. Lepas tu Allah Taala kata lagi, ha antum haula'i hajattum fima lakum bihi ilmun fala tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilmun wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Taala kata beginilah kamu. Kamu ni Allah Taala kata inilah perangai kamu. Berdebat tentang perkara yang kamu, beginilah kamu sewajarnya berdebat tentang perkara yang kamu ketahui. Lalu kenapa kamu berdebat perkara kamu tak ketahui? Tuhan nak kata, kalau kamu nak bincang saja yang kamu tahu. Tapi kenapa kamu nak membincang, berdebat tentang perkara yang kamu tak ketahui tentang sebenar-benarnya hakikat tentang Nabi Ibrahim itu? Sebab Allah lebih tahu. Dan kamu tidak ketahuinya. Lepas tu ayat 60 hujung Allah menerangkan siapa tu Ibrahim sebenarnya. Maka Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allah pun bagi jawapan. Ibrahim tu dia bukan seorang Yahudi. Dia bukan seorang Nasrani. Tapi dia adalah seorang Muslim. Okay, seorang yang menyerah diri kepada Allah, seorang yang taat kepada Allah, yang terus di atas dasar tauhid dan dia bukan daripada kalangan orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Selesai. Itu kesalahan yang ke-41. Dan sebenarnya saya ada bagi nombor 42 ni. Cuma saya minta maaf terhadap perempuan. Ya, sebenarnya kesalahan 42 ni saya pernah bincangkan dekat kesalahan nombor 15. Saya semak sekali lagi tadi sebelum kelas bermula ni, saya semak balik rupa-rupanya saya dah bincangkan dah. Kita dah bincang pada amalan nombor 15. Tamak kepada kehidupan. Jadi saya tak nak ulang lah pada malam ni. Jadi yang ni tuan abaikan. Maksudnya nanti waktu kita belajar siri besok malam, insyaAllah kita sambung lagi. Kita akan mulakan dengan kesalahan nombor 40. Jadi 42 dalam tahun pun kita abaikan. Sebab kita dah belajar dekat serta Pak Malik Perempuan, kerana saya tidak menyimak. Sebab biasa kalau saya berputar, saya dah semak dah. Kan supaya tak bertindan dengan kesalahan sebelum ni. Cuma maklum, saya mesti jaga keuangan. Jadi sebelum kelas tadi biasanya saya setengah jam, saya akan baca kembali. Inilah cara persediaan untuk belajar kan. Walaupun kita dah masa sebenarnya waktu buat mental kita dah baca dah. Kita dah baca. Waktu kita pindahkan maklumat kita dalam PowerPoint. Jadi lepas tu kita ada tafsir, kita balik dapat. Namun, saya minta maaf ya, itulah saya kata saya terlepas mata. Jadi kita tak akan bincang lah, jadi tamatlah kisah kita pada malam ni, iaitu sampai kepada kesalahan yang keempat. Alhamdulillah, Allah kita dapat mengetahui banyak perilaku orang Yahudi sehingga Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Fatihah, mereka ini adalah hubungan yang Allah tidak mempunyai hidayah taufik. Mereka ini adalah ada apa-apa persoalan tak? Pertanyaan sebelum kita tangguhkan
Di situ ada sebarang persoalan atau ada penambahan. Kalau tiada, kita jumpa insya-Allah esok malam ya. InsyaAllah. Okay, KB, kalau KB tak ada soalan, kita jumpa insya-Allah. Esok malam kita sambung kesalahan yang ke-4. InsyaAllah. Jika berlaku penangguhan kelas, kita akan beritahu kepada dan minta maaf juga kepada saya beritahu adanya kelas akhir-akhir ini. InsyaAllah nanti kita akan baiki dari sudut berapa lama mendatang kelas ini, ada ke tak ada ataupun sebagainya, insyaAllah. Itu saya akan baiki rakaman kalau begitu. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم إلى التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. وأنتم فجزاكم الله